Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Paparan utama malam ini, penganjuran Bazar Ramadan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS 2023 bukan sahaja meningkatkan pendapatan, malah turut mempromosi makanan tradisional atau popular tempatan kepada pelancong dalam dan luar negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zali Tun Datuk Abang Openg berkata, ini bertepatan dengan status Bandaraya Kuching yang telah mendapat pengiktirafan daripada UNESCO City of Gastronomy pada tahun 2021. Ujarnya rakyat di negeri ini perlu berasa bangga kerana Bandaraya Kuching sekarang setanding dengan 36 bandar di seluruh dunia yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Tambah beliau, para peniaga di sini merupakan duta gastronomi bagi Bandar Kuching yang berperanan memperkenalkan Sarawak kepada pelancong-pelancong luar negara melalui makanan-makanan yang terdapat di Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan dibacakan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni semasa merasmikan Bazar Ramadan itu di Pasar Setutong MBKS pada Khamis. Dalam hal itu, Premier Sarawak menambah dengan adanya Bazar Ramadan ini membolehkan masyarakat berbilang kaum dan agama merasai keunikan juadah makanan yang dijual. Lebih 160 buah gerai makanan dan minuman disediakan di Bazar Ramadan MBKS 2023 di Pasar Setutong sepanjang bulan Ramadan. Keperkembangan di Miri. Pembangunan modal insan generasi muda merupakan kunci utama bagi sesebuah negara untuk terus kekal dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kemajuan negara tidak dapat dicapai tanpa adanya modal insan yang berilmu dan berkemahiran. Beliau berkata, generasi muda merupakan aset terpenting dalam pembangunan sesebuah negara dan untuk itu pendidikan adalah kunci kepada tamadun manusia dan kemajuan sesebuah negara. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian dana pendidikan untuk Sekolah Menengah Persendirian PMIN, Sekolah Menengah Persendirian Riam Road serta bantuan pendidikan kepada pelajar Cina daripada keluarga yang memerlukan pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Senading itu menambah sistem pendidikan yang sempurna juga penting untuk melahirkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi, berkemahiran dan berpengetahuan serta kreatif dan inovatif pada masa depan. Menurut beliau, tenaga kerja mahir sangat diperlukan oleh industri dan negara. Ujarnya, ia sejajar dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang benar-benar kompeten sejajar dengan keperluan industri dunia. Dalam majlis berkenaan, sebanyak 11 sekolah rendah dan 14 sekolah menengah melibatkan 288 pelajar menerima dana pendidikan. Selanjutnya, projek menaik taraf Jalan Ulu Paku Unduk dijangka siap pada 12 April 2024 selepas mendapat kelulusan pelanjutan tempoh masa EOT selama 219 hari. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardan Hollis, projek bernilai 19.1 juta ringgit itu sebelum ini dijadual siap pada 12 Julai 2023. Namun ujarnya pihak pelaksana mengalami kelewatan disebabkan konsultan telah mengemukakan perubahan reka bentuk pada pelan asal akibat faktor cuaca. Adun Simanggang itu berkata demikian ketika menghadiri taklimat berkaitan projek berkenaan yang disampaikan oleh penolong jurutera bahagian pembangunan Jabatan Kerja Raya bahagian Seri Aman Belgalmano Law di Seri Aman pada Jumaat. Sejurus selepas itu, Datuk Francis berkesempatan meninjau cadangan projek menaik taraf penyambungan Jalan Ulu Paku dari Sekolah Kebangsaan Paku ke Kampung Sungai Putong, seterusnya ke Sempadan Kalimantan, Indonesia. Menerusi tinjauan tersebut, beliau telah mencadangkan pembinaan Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di kawasan berkenaan sebagai persediaan awal memandangkan Indonesia bakal memindahkan pusat pentadbirannya ke Kalimantan. Keperkembangan di Baram. Pusat Inkubator Pibu Long Lama menyediakan kemudahan kepada penduduk setempat, khususnya mereka yang ingin berkecimpung dalam keusahawanan. Menurut Adun Telangusan Dennis Ngau, ia merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat di peringkat akar umbi berkecimpung di dalam bidang keusahawanan secara serius.
Ujarnya penduduk Telang Usan harus berterima kasih kepada kerajaan kerana terus melaksanakan pelbagai inisiatif melalui agensi-agensi untuk membantu rakyat di kawasan pedalaman. Dalam hal ini, beliau berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak, pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Bang Openg dan Pejabat Setiausaha Kewangan Sarawak telah menganjurkan kursus-kursus keusahawanan secara percuma. Berucap semasa merasmikan Pibu Long Lama di Dewan SJKC KT pada Jumaat, Dennis turut menyeru para usahawan dan kontraktor Bumi Putra agar bersikap profesional dan jujur apabila mereka dianugerahkan tender atau kontrak di masa akan datang. Dalam majlis sama, Dennis telah menyerahkan bantuan keusahawanan program peningkatan usahawan Bumi Putra Putera kepada 20 orang penerima dan sijil kursus kecekapan kemahiran SKK pemasang ke kuda bumbung ke luli tahap 1 kepada 25 orang penerima. Manakala di Kuching, orang ramai diseru memuat turun aplikasi jejak asnaf untuk melaporkan keberadaan golongan-golongan yang memerlukan. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnu Taha berkata, ini bagi membolehkan pihaknya dan Tabung Baitulmal Sarawak DBS dapat memastikan masyarakat Islam yang memerlukan menerima bantuan sewajarnya. Kami ada untuk Baitulmal kita adakan jejak asnaf. Apps jejak asnaf. Bagi mereka yang perlu bantuan, mereka masuk itu kita hantar gambar kepada kami akan beri ke tempat berkenaan. Kadang-kadang saya menerima gambar daripada masyarakat setempat, hantar saya, Datuk, mereka ni perlu bantuan. Saya terus arahkan kaki tangan kita Baitulmal di mana tempat kan kita di seluruh bahagian untuk pergi dan cek. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual semasa Majlis Perasmian Majma Raya Fest 2023 bertempat di Majma Mall pada Sabtu. Katanya TBS telah menyalurkan bantuan berjumlah RM38,380 kepada 30 penerima di bawah program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam dan program memantapkan kebajikan ummah. Mengenai Majma Raya Fest 2023, beliau menjelaskan sebanyak 156 gerai menjual pelbagai persiapan raya akan beroperasi selama sebulan di perkarangan Majma Mall. Turut hadir Isteri Timbalan Menteri Utiliti Sarawak Datin Siti Syargayah Ahmad Zaidin dan Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili. Di Sibu, semua peniaga di Bazar Ramadan hendaklah memastikan kebersihan dijaga pada tahap yang tinggi. Demikian jelas Pengerusi Persatuan Peniaga Islam Sibu, Abdul Taib Rosli ketika ditemui media selepas melawat tapak Bazar Ramadan Sibu, Dataran Fasa 2, Tuanku Haji Bujang Sibu pada Jumaat. Katanya walaupun ketika ini fasa endemik, masyarakat tidak seharusnya memandang mudah tentang wabak COVID-19. Kita masih galakkan pengunjung ataupun peniaga masih menggunakan face mask supaya kita tidak mahu perkara-perkara yang tak diingini terjadilah. Bagi pihak Persatuan Peniaga Islam Taman Sederam Harmoni, ini merupakan pertama kali kami mendapat peluang untuk menganjurkan tapak bazar sebegini. Sungguh pun demikian, kita belajar daripada pengalaman-pengalaman yang pihak penganjur tahun-tahun lepas. Daripada situ kita mendapat sedikit idea dan kita cuba mengemaskini cara dan taktiklah untuk penganjuran. Sebagai contoh, kita pada tahun ini kita teraskan kepada 3, iaitu traffic management, waste management dan tentang kebersihan dan keselamatan. Jelasnya lagi, ini merupakan kali pertama pihaknya mendapat peluang untuk menganjurkan tapak bazar seumpama itu. Seramai 178 peniaga di Kanopi Putih menjual makanan, minuman atau pelbagai produk lain. Manakala 32 lagi peniaga berkanopi biru menjual makanan berpanggang. Bagi menjadikan bazar tahun ini lebih menarik, pihak penganjur turut menganjurkan pertandingan kanopi bazar Ramadan tercantik dan terunik serta pertandingan konten TikTok Bazar Ramadan 2023 pada setiap minggu. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Perasmian Majma Raya Fest 2023 bertempat di Majma Mall. #menyebar fakta, salam UKAS.